Salam sejahtera, Rafizi buat comeback habislah Perikatan Nasional. Wow, ini memang satu tajuk ulasan yang paling hebat yang kita nanti-nantikan, yang Anda nanti-nantikan. Ulasan kali ini pasti akan membuatkan semangat Pakatan Harapan meningkat menggunung, bahkan mengeveres, tetapi akan melemahkan semangat Perikatan Nasional untuk kembali menjadi pembangkang yang kuat dan memberikan harapan yang musnah kepada Perikatan Nasional menjadi kerajaan semula. Saudara-saudara sekalian, Rafizi pasti akan buat comeback dan ini ulasannya. Saudara, bila Rafizi diam, ramai rasa pikiran macam hilang tenaga. Tapi sekarang, bayang-bayang Rafizi mula muncul semula. Kalau betul Rafizi nak buat comeback, habislah Perikatan Nasional. Memang game over terus. Mahathir pun akan hancur terus berderai. Kemunculan Rafizi secara comeback akan memberi harapan besar kepada Pakatan Harapan, khususnya PKR. Apa tanda-tanda Rafizi akan kembali? Beliau akan aktif semula di media sosial dengan gaya sinis macam dulu. Sekarang sudah kita nampak ciri-ciri ini kembali di dalam X, di dalam laman X dan Facebook Rafizi. Beliau juga telah mula muncul dalam program ekonomi dan forum. Beliau sebenarnya mencuba air. Agar umbi PKR mula mendesak beliau kembali main peranan utama. Rafizi juga makin rapat semula dengan Anwar. Kemungkinan besar mereka dah berdamai. Kalau Rafizi kembali, PKR akan dapat semula senjata strategik mereka. Sebelum saya teruskan ulasan yang hebat ini, saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk yang hebat. Ini bukan obat. Ini ialah Transfer Factor for Life. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita sukar untuk sembuh daripada penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh apabila ia menyerang diri kita sendiri. Berita baiknya ialah dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh total. Kita akan sembuh daripada dalam dan semua jenis penyakit akan sembuh. Dan di tangan saya ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita 400%, mendidik daya imun badan kita menjadi bijaksana melawan penyakit daripada dalam. Imun badan yang kuat memberikan harapan sinar baru kepada semua orang yang ada penyakit. Sebentar tadi baru seorang telah menghubungi saya berkait dengan penyakit 3 serangkai. Dia bertanya, adakah akan sembuh? Saya kata, dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada penyakit 3 serangkai. Jadi kalau berminat, hubungi nomor telepon yang tertera dan pastikan jangan bertangguh-tangguh. Cepat bertindak sebelum tenada, sebelum sudah terlambat. Sekian dulu kita teruskan tentang isu Rafizi comeback ini. Kenapa PN patut takut terhadap comeback Rafizi ini? Karena Rafizi dikenali dengan pendedahan skandal, strategi data driven, dan ceramah yang ringkas, tepat, dan tajam. Perikatan Nasional sekarang populer di TikTok, tapi kosong dari segi dasar. Bila Rafizi mula bersuara, isu-isu sebenar akan didedah habis. Rafizi ini bukan jenis main sentimen. Dia datang dengan fakta. Itu yang Perikatan Nasional paling takut. Kombinasi semula Rafizi campur Anwar adalah kombinasi yang perfect. Kombinasi yang sempurna menakutkan Perikatan Nasional. Kalau betul Anwar Ibrahim dan Rafizi bergabung bersatu semula, Anwar mempunyai pengalaman dan karisma. Rafizi pula adalah strategi, teknologi, dan sokongan anak muda. PKR boleh reset image, tampil semula sebagai parti progresif bukan sekadar pertahan kuasa. Apa strategi Rafizi boleh guna untuk kalahkan Perikatan Nasional? Fokus semula pada isu kos sara hidup, ketirisan dalam pentadbiran negeri di bawah PN, dan ekonomi digital dan gaji minimum.
Beliau juga akan menggunakan media sosial dengan naratif data dan emosi macam tahun 2022. Kalau Rafizi betul-betul buat comeback, Perikatan Nasional kena bersedia. Ini bukan Rafizi yang dulu. Ini Rafizi versi baru, lebih tajam, lebih matang. Dan bila Rafizi muncul semula, mungkin ini petanda gelombang kedua reformasi. Saudara, habislah Perikatan Nasional. Kau rasa Rafizi patut buat comeback tak? Saudara rasa Rafizi perlu buat comeback atau tidak? Komen. Habislah Perikatan Nasional. Kalau kamu bersetuju melihat Rafizi datang muncul semula menggoncang politik Malaysia sekali lagi, buatlah komen di ruangan komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Mahathir langsung tak boleh lakukan apa-apa lagi kepada Anwar Ibrahim. Dalam saat Anwar Ibrahim menjadi pemimpin yang paling hebat setakat ini yang ada di Malaysia, seluruh dunia mengagumi beliau. Sebelum itu saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam. Saudara, di saat Mahathir melihat Anwar Ibrahim berada di atas sebagai Perdana Menteri, beliau cukup sakit hati. Mana kan tidak, siapa sangka Anwar Ibrahim akhirnya menjadi Perdana Menteri, walaupun berkali-kali Mahathir cuba menafikan kekuatan dan kelayakan Anwar Ibrahim. Hari ini, di saat PAS masih main retorik kosong, ekonomi madani terus menjana hasil. Itulah kehebatan Anwar Ibrahim. Kenyataan sinis oleh ahli parlimen PAS bagi Bacok yang menuduh kerajaan hanya berlakon dalam drama keluarga dan melaungkan slogan ekonomi madani tanpa membawa perubahan nyata bukan sahaja bersifat dangkal, malah terputus sepenuhnya daripada realiti semasa pembangunan negara. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Produk ini sangat baik. Produk ini menguatkan daya imun badan kita. Ini bukan ubat. Saudara, secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Dengan kekuatan daya imun badan kita dan dengan imun badan kita menjadi bijaksana, kita jadi sembuh daripada semua jenis penyakit. Berita baiknya ialah produk ini apabila kita makan meningkatkan daya imun badan kita 400%, 4 kali ganda dan juga menjadikan daya imun badan kita bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan dan menjadi bijaksananya imun badan kita, maka kita akan sembuh daripada penyakit. Produk ini boleh membantu menguatkan imun badan kita dan kita sembuh daripada penyakit. Cepat dapatkan produk ini selagi anda masih ada masa. Dapatkannya melalui nombor yang tertera. Baru sebentar tadi seorang yang kena kencing manis 4 tahun telah pun memberitahu saya testimoni yang luar biasa. Beliau kata, beliau kini dalam proses penyembuhan. Cepat dapatkannya, jangan tangguh-tangguh lagi. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Apa yang menariknya tentang isu hari ini ialah bagaimana kenyataan sebegini bukan sahaja mengelirukan rakyat, tetapi juga mencerminkan ketiadaan pemahaman mendalam PAS terhadap dasar ekonomi nasional yang sedang giat dilaksanakan. Dalam era pasca pandemik yang menuntut pendekatan strategik dan berasaskan data, retorik populis yang bersifat kosmetik sebegini hanya memperlihatkan kemiskinan intelektual dalam kalangan kepimpinan pembangkang. Ekonomi madani adalah suatu rangka kerja strategik, bukan retorik kosong. Ekonomi madani yang dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2023 merupakan kerangka ekonomi nasional yang berasaskan nilai-nilai keterangkuman, kelestarian dan kemakmuran bersama.
Berbeza dengan slogan kosong yang biasa dicanang oleh sesetengah parti politik, ekonomi madani dirangka dengan 7 sasaran utama yang jelas dan terukur, yaitu peningkatan gaji dan upah pekerja, penyediaan peluang pekerjaan yang bermaruah, pengurangan kebergantungan terhadap buruh asing, peluasan ruang fiskal melalui reformasi subsidi bersasar, penambahbaikan kecekapan perkhidmatan awam, peningkatan penyertaan wanita dalam sektor ekonomi, dan pengukuhan daya saing negara di peringkat antarabangsa. Setiap inisiatif ini disandarkan kepada data, pelaksanaan sistematik, serta pengukuran impak secara berterusan. Pencapaian ekonomi madani yang terbukti dan terukur. Rekod pelaburan tertinggi. Laporan prestasi pelaburan MITI 2023 merekodkan jumlah pelaburan diluluskan sebanyak 329,5 bilion tertinggi dalam sejarah Malaysia. Ini memperlihatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap hala 7 struktur ekonomi negara yang sedang direformasi. Menurut tinjauan fiskal 2024 oleh Kementerian Kewangan, pelaksanaan subsidi bersasar berjaya mengurangkan ketirisan dan lebihan penjimatan disalurkan kepada sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur asas. Selain daripada itu, berlaku penurunan kadar kemiskinan tegar. Statistik Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan penurunan lebih 60% kadar kemiskinan tegar dalam tahun 2023 melalui pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat dan pendekatan kebajikan bersasar yang menyeluruh. Selain itu, peningkatan gaji dan pengurangan pengangguran belia turut berlaku. Laporan Gaji dan Upah DOSM 2023 mengesahkan kenaikan gaji median sebanyak 5.7% dan penurunan kadar pengangguran belia ke tahap 10.2% terendah dalam tempoh 5 tahun. PAS dan kemandulan wawasan ekonomi. Sebaliknya, PAS tidak pernah membentangkan sebarang pelan ekonomi yang konkret. Sebaik semasa bersama dalam pentadbiran Perikatan Nasional maupun dalam pentadbiran negeri-negeri di bawah penguasaannya seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kelantan sebagai cerminan kegagalan. Selepas lebih 3 dekad pemerintahan PAS, Kelantan masih bergelut dengan krisis air, infrastruktur terabai, pembangunan ekonomi yang statistik dan kadar penghijraan belia yang tinggi. Laporan pendapatan isi rumah DOSM 2022 mencatatkan pendapatan median isi rumah di Kelantan hanya RM3,614, jauh lebih rendah daripada purata kebangsaan iaitu RM5,873. Ketiadaan hala 7 semasa di Persekutuan. Sepanjang tempoh PAS bersama Kerajaan Persekutuan, tiada pelan pelaburan atau doktrin ekonomi yang diketengahkan. Sebaliknya, pentadbiran mereka dicemari pelantikan politik dalam GLC, pemberian populis tidak bersasar dan pengurusan pandemik yang lemah. Masa depan negara tidak boleh diserahkan kepada retorik kosong. Ekonomi madani bukan hanya sekadar gagasan. Ia adalah manifestasi kesungguhan kerajaan dalam membina semula negara berasaskan prinsip keadilan sosial, daya saing ekonomi, dan kelestarian jangka panjang. Jika PAS mau bersaing secara intelektual dan moral, mereka perlu tampil dengan pelan ekonomi yang konkret, bukan sekadar menanam persepsi negatif tanpa fakta. Malaysia tidak memerlukan lebih banyak slogan, tetapi kepimpinan yang mampu memacu reformasi berlandaskan data dan keberanian untuk membuat keputusan sukar demi rakyat. Ulasan ini daripada Dr. Shah Noor merupakan fellow utama Akademik Sains Islam di Jordan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.